Orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya tidak menguntungkan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat malam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Malam ini cuaca nampaknya baik, saudara. Dan jangan lupa hari ini hari Minggu, besok nak bekerja. Jangan lupa saudara, warga kerja, warga Cita Damai dia sentiasa berkhidmat dengan sebaik mungkin. Apa khabar saudara-saudara dari LC, saudara Dr. Ahmad Humaizi? Apa khabar, Dok? Moga Dr. Humaizi sihat, saudara Nur Azman, saudara Pak Aziz dari Kuantan. Begitu juga saudara Rosmini dari Pontian. Wow, orang Pontian. Malam ni saya bawa pemimpin dari Pontian. Jangan risau, Rosmini. Raja Kamal, Raja Bazdian, apa khabarku? Segar Petani sihat ke ya? Begitu juga saudara Muhammad Paridun Tukiman, saudara Rahim Aim dari Dungun. Adik, terima kasih. Richard Bakri, saudara Muhammad Asridir dari Kuantan. Saya tak nampak ni apa gambar tak clear pun di monitor. Nak tengok juga gambar saya okey tak okey. Baik, saya hari ini tanggal 14 Januari. Jangan lupa saya malam ini juga di masjid Putrajaya kita mengadakan tahlil untuk almarhum Tun Razak. Artinya sudah 48 tahun Allahyarham Tun Razak meninggalkan kita dan meninggalkan legasi kehidupan yang masih lagi sampai saat ini masih dapat dirasai sebagaimana warga Felda. Sentuhan-sentuhan kasih Tun Razak pada rakyat masih lagi kekal. Tapi apakah mereka ingat pada legasi Tun Razak sehingga anaknya pun buat tak tahu saja. Itu keadaannya saudara. Tapi saya bukan nak berbicara soal almarhum Tun Razak, cuma mengingatkan teman-teman bahawa inilah naluri kehidupan. Kadang-kadang manusia ada waktunya bila kamu berada, maka kamu dipuja. Tapi bila kamu tiada, kadang-kadang mereka dilupakan. Baik, saya untuk merengkaskan waktu, saya malam ini mengundang. Sebab persoalan sekarang ni banyak orang bercakap tentang kenapa anak-anak muda tidak mahu terlibat dalam politik, anak-anak muda menjauhkan diri dalam berpersatuan dan sebagainya. Jadi saya mengundang Presiden Veteran MAYC yang bahagia Datuk Nasir Sapar. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Datuk tengok ke kamera Datuk. Dia orang nak tengok juga tu. Datuk Nasir Sapar ni saudara, beliau adalah sama-sama dengan saya dalam pergerakan pemuda. Ya. Orangnya garang, berani melontarkan pandangan yang tidak ada selindung-selindung. Tiada pemisah Datuk ya. Ya. Datuk Nasir Sapar. Saya yakin teman-teman saya yang seusia dengan saya ataupun yang seveteran dengan saya, tentulah mereka tetap mengenali Datuk Nasir Sapar. Orangnya tak berubah, masih lagi begitu keadaannya. Pernah menjadi wakil rakyat di kawasan Pontian Datuk ya. Pulai Sebatang. Di Pulai Sebatang. Rupanya di Pontian ada Pulai, pokok Pulai Sebatang saja. Dan bersama-sama dengan Datuk Nasir Sapar adalah timbalannya iaitu Datuk Syarudin. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Selamat datang ke AHF Channel Datuk. Terima kasih jemput. Sila cakap sesuatu pada pelayar-pelayar. Saya pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih lah kepada Amir Hidayat dan kerana menjemput kami daripada Persatuan Veteran MAYC. Julung kali pertama kami berjejak kaki di studio ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir. Sebab tujuan saya lain tak ada saudara. Yang muda kita santuni, kita sayangi. Yang tua kita hormati. Jadi ini veteran-veteran dalam MAYC. Satu ketika dahulu saudara, saya masih ingat waktu saya usia saya kecil-kecilan, arwah almarhum bapa saya, dia adalah antara pemimpin MAYC dan mereka bergiat untuk memajukan warga bangsa kita. Wanita-wanita diajar memasak, diajar menjahit, itu antara cara MAYC bergiat untuk masyarakat. Tapi hari ini sepi dan sepinya. Dan MAYC juga dulu satu ketika adalah tempat ataupun persatuan yang digilai oleh pemimpin politik untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Kerana itu landasan untuk bergelar sebagai wakil rakyat. Menteri pun macam beramuk Datuk ya. Ya, betul. Dan sebenarnya tadi saya dah berbual dengan Datuk Nasir. Saya kata apa dah jadi dengan persatuan belia kita. Saya melihat sejak adanya dulu di bawah Majlis Belia Malaysia. Adanya ini MAYC, adanya Belia 4B, adanya ABIM, GPMS. adanya GPMS dan beberapa pertubuhan yang lain. Ya.
Tapi sejak adanya perbalahan antara, saya ingat tak silap saya, perebutan kuasa antara Datuk Syuami Ibrahim dengan Datuk Rizal Marikat. Jadi kesan daripada begitu akhirnya terus layu. Baik Datuk, saya tak nak bercakap banyak, saya nak bertanya dengan Datuk, apa pandangan Datuk terhadap anak-anak muda hari ini? Terima kasih. Saya melihat perubahan sedang berlaku sebenarnya. Ya. Kalau boleh saya katakan soal sejarah saya lah. Ya. Saya tahun 1969 dah jadi pemimpin sebuah persatuan belia Fajar Menyelang namanya. Ya. Di Kampung Parit Selangor, Pontian, Johor. Kalau nak dikira daripada tahun 69 sampai hari ini, lebih kurang 55 tahun saya terlibat dalam badan sukarela NGO ini. Dan saya melihat perubahan-perubahan yang berlaku ini adalah kerana berlakunya perubahan juga kepada masyarakat dan negara. Dahulunya berbeza, tidak sama. Sekarang berbeza. Namun perubahan ini pastinya memberikan satu pemikiran baru, gerakan baru, dan sewajarnya kita melihat ada juga kebaikan yang dilakukan oleh generasi belia ataupun generasi muda hari ini. Generasi Y. Generasi Y. Banyak juga perubahan yang dilakukan. Pertama, membina pembangunan negara ini kebanyakannya adalah semua generasi muda. Ya. Baik di peringkat kerajaan, swasta, perniagaan dan sebagainya. Jadi perubahan yang berlaku ini sebenarnya dia memerlukan satu kaedah. Dia kaedah. Kemungkinan perpecahan itu menjadi kaedah yang menjadi kesukaran kita. Ya. Sebab belia dulu ni, kepimpinan kita dulu dalam keadaan yang cukup stabil. Ya. Ya, tidak ada pergelutan pemikiran yang berbeza. Ya. Negara diperintah oleh kerajaan Barisan Nasional. Ya. Tumpuan belia itu dia boleh tertumpu kepada gerakan itu. Tetapi hari ini dia sudah berbeza kerana ada perpecahan-perpecahan yang berlaku mengakibatkan belia dalam keadaan situasi yang tidak seimbang. Ya. Itu perkara yang paling penting. Dan yang terpenting lagi ialah pembangunan semangat masyarakat belia hari ini tidak seperti apa yang berlaku semangat seperti orang dahulu. Okey. Itu saja. Sepertinya anak-anak muda seolah-olah terbiar. Dan dalam keadaan begini, saya selalu mengingatkan teman-teman bahawa apa kata Imam Besar Saidina Umar, begitu juga Imam Al-Bukhari. Kalau kamu mau mengetahui apa akan jadi pada generasi yang akan datang, lihatlah anak mudanya. Kalau anak mudanya itu berjuang yang hebat, kalau anak mudanya itu mencari pendidikan, maka pastilah generasi yang akan datang, generasi yang berilmu, generasi yang hebat. Tapi kalau anak muda itu tidak dididik, akhirnya layu, maka kita akan menghadapi generasi yang layu. Di sini saya nak bertanya dengan Datuk Syahrudin. Datuk sebagai pemimpin Timbalan Presiden, veteran MOIC, sebab saya melihat sekarang ni anak-anak muda, saya tak katakan layu, tetapi semakin berkurangan. Aktiviti mereka tidak lagi menarik minat untuk berada dalam persatuan. Masa dulu lah, Pak Maon tu kalau belia tu Pak Maon lah tu ya. Bagai anak gak lah, round 48 Pak Maon. Tapi budaya itu dah tak ada dah sekarang. Sekarang ni semua berkaraoke, malahan Menteri Besar pun berkaraoke. Kan? Tetapi saya melihat anak muda semakin menjauh diri dari persatuan. Boleh Datuk jelaskan ini Datuk Syahrudin? Sekarang ni banyak perubahan dia sebab sekarang ni kita dah sedia maklum bahawa anak muda ni dia cita rasa dia tak boleh kita nilai. Sebab mereka dari segi kewangan pun rasa mereka boleh dapat kewangan cara mereka sendiri. Okey. Begitu juga dengan kejaya mereka tak perlulah dapatkan daripada ibu bapa ke untuk mendorong mereka dapat kejaya, tak ada. Mereka usaha sendiri. Begitu juga dari segi politik. Politik ni mereka melihat anak-anak kita pun kita tak boleh kontrol. Dia nak pilih siapa-siapa sebab mereka ni melihat sebab sekarang ni maklumat-maklumat di ujung jari je. Itu perbezaan antara generasi dulu dengan generasi sekarang.
Kita kerajaan macam-macam lakukan, yang untuk belia-belia. Dulu ada masa pernah buat juga TN50 dan sebagainya. Tapi perancangan-perancangan tu rasanya anak muda tu boleh ikut atau tidak. Itu saya nampak dari segi generasi sekarang dengan generasi dulu memang jauh ketara dengan adanya maklumat-maklumat di hujung jari ni. Dan kata pelayar kita Seraman Said, dia kata bahawa anak muda hari ini sekarang dah tak ada hala tuju. Itu fakta. Jadi akhirnya mereka terbiar. So, ini bagi saya bahaya untuk generasi masa akan datang. Dulu kita ada banyak persatuan, persatuan begitu menarik minat. Belia 4B misalnya, kalau dalam kegiatan beragama, angkatan belia Islam yang dipimpin oleh Said Anwar Ibrahim sampai beliau menjadi Presiden WAMI. Betul. Presiden Persatuan Anak Muda Islam Sedunia. Dan di situlah jadi artinya pertubuhan-pertubuhan belia itu dijadikan sebagai platform untuk melatih mereka menjadi dalam kepimpinan, macam Datuk cakap dari bahagian politik. Tapi hari ini apakah anak muda sekarang ni mau menjauhkan diri dari politik? Boleh Datuk Nasir cakap? Saya Datuk sebagai bekal wakil rakyat. Anak muda sebenarnya dia bukan tidak berminat dengan politik. Dia pun berminat dengan politik juga. Cumanya yang disebut hala tuju tadi tu. Maknanya kepimpinan belia itu. Sebagai contohlah, saya sebagai Presiden Persatuan Veteran MAYC Malaysia, saya telah menggariskan beberapa perkara untuk menjadi panduan kita. Apakah yang kita nak lakukan? Apabila saya menerima amanah daripada Allahyarham Tan Sri Sanusi Jonet. Jadi saya kena bawa arah. Jadi arah ni kalau kita jelas, kawan-kawan boleh bagi sokongan. Betul. Tapi kalau arah itu tidak jelas, kawan-kawan tak akan beri sokongan. Sebagai contoh, saya ada 5 transformasi dalam kepimpinan saya. Yang pertama ialah soal kepimpinan dan keahlian. Sebab bila dah veteran ni, kita kena mencari lagi rakan-rakan kita di seluruh negara. Di seluruh negara. Sekarang berapa keahlian sekarang ni? Sekarang dia dekat 3,000 lebih. Kita memang tak nak ahli ramai sangat sebab susah kita orang tua ni. Orang tua ni dia ada kesukaran sedikit. So kita ada transformasi itu. Kemudian yang kedua, saya bawa pembangunan agama dan keluarga. Balik kepada Yasin, Tahlil, Quran, baca Quran, wakaf Al-Quran, berzanji. Dan the key dia, sekarang ni saya melancarkan program selawat sepanjang hayat. Ini sesuatu yang mendapat tarikan moral daripada rakan-rakan yang telah berumur seperti saya. Yalah, meneruskan kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Yes, itu. Silakan. Sebab itu tempat kita yang terakhir. Kemudian kita melihat apakah masa depan yang akan mewakili saya nanti. Bila saya dah terus ke hadapan, pastinya ada wakil-wakil yang umur 40, 50 akan naik. Maka saya letakkan garis panduan saya yang ketiga ialah program derma darah. Dah tua nak derma darah juga ada, Dok? Bukan. Dia ada 40 ni. 50, 60 ya. Saya sediakan. Saya sediakan flag. Ingat masa Datuk dengan saya nak derma darah macam mana? Tak boleh, tak boleh. Semakin kering dah darah kita, Datuk. Dah kering dah, tak boleh dah. Dok, silakan. Kita memang tak boleh. Jadi kita sediakan untuk generasi muda. Kenapa saya sediakan untuk program derma darah? Pertama, kita nak melihat generasi masa depan mestilah generasi yang sehat. Yang sehat, yang dapat menyumbang darah mereka kepada orang yang memerlukan. Dan akhirnya program ni akan boleh membantu kerajaan untuk mengurangkan the whole cost maintenance kesihatan di seluruh negara. Bila rakyat sehat, dan bila rakyat sehat dan suasana ini akan mendorong kepada mengurangkan kos perbelanjaan negara. Ini satu pendekatan dari sudut kesihatan. Jadi perkara-perkara ini penting. Dan kemudian kita ada, kalau Datuk ingat kita ada takwim lah kan. Dalam takwim tu 1 tahun tu banyak program kita. Banyak program. Jadi ada katakan 31st August, Maulud Nabi, ini sejarah-sejarah lama. So kita kena bagi platform tu. Maknanya generasi muda hari ini kena beri tekanan. Tetapi saya melihat memang kerajaan ada berusaha. Pertama sekali soal rakan muda.
Rakan muda ni satu pendekatan baru ya kepada generasi Y yang akan mendukung negara di masa depan untuk melihat prestasi kewibawaan seseorang. Ya. Dia tidak boleh dari sudut kepimpinan semata-mata. Dia dari sudut sukan, dari sudut penyanyi, dari sudut macam-macam. Jadi ditimbulkan reaksi. Rakan sukan ini akan memberi gelombang sebenarnya. Memberikan gelombang. Cuma penerimaan itu kurang. Untuk mendapat perhatian. Kemungkinan kekurangan itu kerana kesibukan generasi muda. Ya, generasi muda. Kalau kita tengok, kita ni ada generasi muda yang kerja, ya, suami mencari isteri penghidupan. mencari penghidupan, ya, dengan kos yang tinggi. Jadi untuk mereka menyumbang khidmat tu agak sedikit kesukaran masa. Tapi mereka sebenarnya kalau kita setiap masa kita bagi pandangan, kerajaan keluarkan pemikiran-pemikiran baru dan apa yang dilakukan oleh kerajaan, saya fikir anak muda boleh menjadi satu golongan generasi masa depan yang jauh lebih baik daripada waktu saya dulu. Begitu, saya yakin. Saya nampak gayanya Hana Ayuh kena kerja keras lah tak? Sebagai Menteri Belia dan sukan dan sebagainya. Bukan untuk sukan semata-mata. Ya, sekarang kita lihat untuk sukan semata-mata. Dari segi pembangunan manusia itu, ya, dia tidak sampai ke tahap itu. Cuma risau. Datuk ni apa Syarudin, ada teman kita Saudara Yusof Awang. Dia melontarkan pandangan, saya nampak ada logikanya. Dia kata bahawa saya fikir kata inilah masanya agar program latihan khidmat negara diaktifkan. Sebab itulah salah satu caranya untuk membentuk belia yang bakal jadi pemimpin masa depan. Boleh Datuk bagi pandangan Saya Datuk? setuju, amat setuju Datuk. Sebab dulu kita pun dalam gerakan belia ni, kita adalah merupakan sekolah ataupun universiti kita yang kedua. Sebab kita dengan adanya latihan-latihan yang dibuat oleh masa kita memimpin belia ataupun kita menduduki program-program belia, tak ada universiti ataupun mana-mana institusi yang mengajar kita. Kita mencari ilmu masa kita dalam gerakan belia, cara dengan kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak tertentu ataupun pihak Kementerian Belia dan sebagainya. Kemudian kita program-program macam ini yang dah dulu patutnya diteruskan. Diteruskan. Macam muda dulu, kita muda-muda zaman muda, kita ada kursus pekaderan apa semua. Sekarang dah tak ada. Rakan muda. Kita semangat jati diri kita tu masa program-program macam ni, rasanya kita sampai sekarang. Mana kalau sentuh kenegaraan ataupun dan sebagainya, keagamaan, kita rasa tersentuh. Tapi generasi sekarang tak ada. Begitu juga. Dan saya melihat bahawa program-program di anjuran Kementerian Belia dulu bahawa adanya program pertukaran belia antarabangsa. Belia-belia kita yang agak ada waktunya dihantar pergi ke Jepun, hantar ke China. Yang program ni masih ada lagi tu. Program untuk pertukaran antara Jepun, belia Jepun dengan belia Malaysia ni. Apakah hanya semua Jepun saja? Bagaimana dengan Korea? Ini Jepun dulu lah. Mana masih ada lah. Itu kebanyakannya datang pengurusannya di Persatuan Belia di Pulau Pinang. Dan sekarang ni dibangunkan bersama oleh Datuk Azizan sebagai pengurusi veteran MYC Pulau Pinang. So retinya negeri Pulau Pinang jadi tuan rumah lah. Mula memilih dan sebagainya. Apakah ini menyangkut soal anak-anak muda kita daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Johor dan sebagainya? Dia kebanyakan memang dia fokus daripada awal dulu dengan Jepun punya belia dan Malaysia ni, semuanya daripada Pulau Pinang. Pertukaran belia tu berlaku daripada Pulau Pinang. Sebab apa? Saya melihat bahawa kalau anak muda ini tak dijaga dengan baik. Sebab sekarang ni, saya setuju pandangan Datuk tadi, bahawa anak-anak muda kita sibuk sekarang ni untuk mencari penghidupan. Jadi bila mereka dalam saat usia sebegini, belia ni selalu bawa 40 tahun ke bawah lah. Kalau mereka sibuk mencari penghidupan, artinya ekonomi tidak begitu baik. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau ekonomi itu okey, mereka ada kerjaya dan sebagainya, boleh cuti. Jadi aktiviti belia, saya masih lagi ingin melihat bagaimana Persatuan Pertubuhan Belia-belia yang ada di negara kita ini terus aktif. Sebab ini Datuk Syarudin, kalau kita pergi ke Indonesia misalnya,
di Indonesia. Pertubuhan belia-belia di Indonesia masih lagi mantap dan masih bersemarak. Kan? Tetapi kita nampak kelihatan malap. Apabila anak-anak muda seolah sudah berpisah jauh. Saya katakan tadi, anak muda perlu disayangi. Barulah anak muda ini akan menghormati yang tua. Tapi kalau mereka tidak disayangi, mereka tidak diberikan peluang-peluang, dan saya rasa agak bahayalah sebab ada kelompangan dari kepimpinan antara anak muda dengan kepimpinan yang ada hari ini. Macam mana Datuk fikir? Untuk inilah Datuk Ya. Persatuan Veteran MYC, kita ada connection dengan belia MYC di peringkat negara, ya, di mana Al-Hafizi sebagai presiden pada Persatuan Belia MYC masih bersama dengan kita dan masih ada pertukaran pandangan dan pendapat bagaimana kita nak mengurus persatuan kita dalam keadaan perubahan yang begitu mencabar, dari sudut kestabilan politik, dari sudut yang lain-lain itu. Kita akan menghalakan pemikiran kita ke arah untuk menjadikan sebuah organisasi persatuan yang dihormati, disegani. InsyaAllah lah sedikit masa lagi kita akan lakukan sesuatu yang berbeza. Ya, ini Datuk Syarudin, Jaka Linglong, ini pelayar kita. Dia nak tanya ni, belia 4B ada lagi ke? Ada lagi. Tak, dia kata senyap saja dia kata. Ya. ada. Boleh dijelaskan sebab Persatuan Pertubuhan Belia ni saya tidak mau mengatakan malap, tetapi kalau pelayar-pelayar saya bertanya, apakah ini belia 4B itu masih ada lagi? Artinya seolah-olah hidup segan mati tak mau. Kan? Jadi Kita tak nak komen. Kita bukan. tapi kita memandang skop belia lah. Ya. Perempuan belia di negara kita ini memang ada wujud. Tapi dia punya, kata orang tu, wujud hidup tak sempurna lah hidup dia. Ya. Sebab ada kemungkinan dia punya kepimpinan tu belum betul-betul matang. Ya. Kepimpinan tu belum kata teruji dengan kepimpinan dia. Cuma kalau dah tubuh satu persatuan, contoh lah, satu persatuan di peringkat akar umbi ni tubuh, bila pemimpin dia dah habis hak umur dia, sekarang ni dulu 40 pergi ke 30. Mungkin nak bawah Betul lagi. 30. Sekarang dah 30. So bila habis hak umur dia, pemimpin pelapis dia tak ada. Itu sekarang ni kita kena cari kaedah, utamanya pihak Kementerian Belia dan Sukan, bagaimana untuk nak menyambungkan pemimpin-pemimpin di peringkat angkat umbi ni. Dengan cara apa? Macam kita dululah. Kena adakan khusus pada mereka. Sekarang ni kita alhamdulillah pihak kerajaan dah wujudkan balik program Rakam Muda. Program Rakam Muda ni masa zaman saya sebagai belia dulu memang berkesan. Memang berkesan. Sekarang dah wujud balik. Kita dengan ada program Rakam Muda ni, banyak program-program khas pada belia-belia, utamanya belia-belia yang luar bandar ni lah. Mendapat manfaat di dalam program tu. Itu sekarang ni kalau wujudkan balik program Rakam Muda ni, rasa saya insya-Allah lah persatuan belia akan datang, anak-anak muda ni akan menyertai pertubuhan belia. Maka bila ada wujudnya pertubuhan belia ni, maka rasanya negara kita akan datang, pemuda ni boleh kita banggakan lah. Kalau persatuan belia kita ataupun pemuda kita tak bersaing maju, akan datang rasanya negara kita pun akan musnah tak capai. Ya, sebab dulu Datuk, dulu belia ni banyak aktiviti, banyak program. Sekarang ni kurang aktiviti. Dan lagi satu, saya agak runsing. Kerana dulu pertubuhan-pertubuhan belia ini dijadikan sebagai platform perkadiran untuk pemimpin masa depan. Sebab pemimpin belia, sama ada MYC, sama ada Habib, sama ada GPMS, mereka inilah akhirnya kemudian bila dalam sektor politik pula, mereka bergerak dalam pergerakan pemuda. Tapi sekarang ni, ya saya bercakap dari segi in bracket pemuda UMNO lah. Datuk, kita sama dalam pemuda UMNO. Jadi dulu kita tahu bahawa sibuklah dengan aktiviti dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya melihat, nak kata beku tak beku, tapi suntikan iltizam untuk melihat kepentingan anak muda ni. Malah sekarang ni kita kena terima hakikat, Datuk, bahawa kuasa anak muda adalah 48% adalah penentu kepada kepimpinan negara. Dia bukan kaleng-kaleng kalau orang kata. Kalau anak muda ini kita biarkan berterusan,
Kalau mereka meninggalkan, bahaya pada negara. Nak tunggu orang macam kita ni, Datuk, orang veteran. Tapi sebagai pemimpin veteran, apa saranan Datuk pada kepimpinan beliau, macam apa Menteri Belia dan Sukan, pimpinan negara apa semua, boleh Datuk sarankan yang terbaik sebagai pemimpin pertubuhan veteran MAYC? Memang sukar lah kan. Kuat sikit tu, kuat sikit dia apply kata Memang sukar sedikit lah Ya, sebab ya. kita ni di peringkat bukan orang yang menjadi pemimpin untuk kendalikan. Tetapi saya berpendapat lah. Ya. Pendapat saya, dahulu pemimpin-pemimpin belia ni dia lahir sendiri. Okey. Dia lahir sendiri. Dia lahir sendiri, dia bergerak sendiri, dia berusaha sendiri, dia berpersatuan. Dia tidak seperti hari ini. Hari ini perlu dilahirkan. Ya. Nak mencari orang siapa yang boleh jadi pemimpin, siapa, itu pun sukar-sukar. Ya. Maknanya kita kekurangan pemikiran yang berjiwa besar untuk berjuang demi bangsa, agama dan negara. Kepada mereka, mereka dah cukup segala-galanya. Pembangunan prasarana dah cukup pada mereka. Kita dulu tak cukup lagi. Ya. Jadi dulu kalau kita tengok, Tok Pengulu dah menjadi macam seorang wakil rakyat. Ya. Kalau datang, kena tepuk, kena apa semua. Sekarang nilai itu dah menurun. Jadinya, kita haraplah kerajaan mengambil fokus khusus bagaimana nak membangun pembangunan masyarakat belia yang berpendidikan. Ya. Datuk, ini Datuk ini apa Syahruddin ya. Pimpinan negara hari ini datang daripada pemimpin belia. Datuk Seri Anwar Ibrahim datang hadir dalam gerakan politiknya daripada Angkatan Belia Islam. Timbalan Presiden, Timbalan Perdana Menteri juga hadir daripada belia. MAYC. Daripada MAYC. Ya, saya kemudian begitu juga dengan Timbalan Perdana Menteri yang kedua itu Datuk Fadilah Yusof juga hadir daripada belia di Sarawak. Tapi apakah mereka seolah melupakan orang kata ini rumah lama? Apakah mereka seperti orang kata dah naik rumah maka tangga dibuang? Tak boleh begitu, tak gitu? Ya, dia tidak begitu. Ya. Ya, Datuk. Dia sebenarnya rasanya niat mereka tu tak ada macam tu. Datuk jangan takut, Datuk. Kalau nak kritik, kritik terus, Datuk. Ya, tak ada. Dia dah duduk atas, Datuk. Faham-faham lah. Kadang tu bila dah duduk atas, nak tengok bawah pun dia tanda. Itu je prinsip kita sebagai pemimpin. Selalunya bila dia platform dia masa belia. Okey, dia belia naik satu-satu kemudian sampailah sebagai pemimpin agung. Bila sampai pemimpin agung tu dia jiwa dia nak kena jaga dia punya status je lah. Dia tak tengoklah yang dulu macam mana dia nak naik tu kan. Daripada bawah itu masalah dia. Kita kadang tu kita kata orang kacang lupakan kulit lah sebagai macam itu. Patut kita sebagai pemimpin dah naik daripada bawah, daripada belia terus ke bingkai agung dan sebagainya, patutnya melihatlah balik yang belia ni macam bagaimana masalah mereka sebab dia pengalaman dia bagaimana dia naik melalui belia dan sebagainya, patut dia mikirkan hala tuju belia tu. Jangan menepi. Sebab ini pandangan Saudara Jaka Linglong, dia agak kritikal dia. Dia kata dulu pemimpin belia bersama dengan pemimpin politik. Jadi sekarang ni seolah macam tak ada. Banyak mengikut program-program politik macam belia bersama pemimpin dan kita berhimpun 2-3 malam apa semua. Tapi Datuk sebagai presiden veteran MAYC, Timbalan Presiden MAYC, apakah Datuk tak menyuarakan persoalan ini kepada pimpinan negara? Kepada kita lebih utama kita urus kepimpinan kita. Maksudnya? Urus kepimpinan kita dalam veteran MAYC. Sebab kalau kita nak bercakap soal kepimpinan negara, kalau kita tidak mampu mengurus kepimpinan kita, orang akan ketawakan kita. Saya melihat begini, Datuk. Sebab Datuk tentulah lebih dekat dengan pertubuhan-pertubuhan belia, pertubuhan macam MAYC dan sebagainya, bukan? Saya rasa ini bukan untuk diri kita, tapi itu demi masa depan anak-anak muda. Bukan kita nak mengkritik pimpinan, tapi harus dilontarkan pandangan-pandangan begitu jelas agar pimpinan negara kembali sedar
Kalau tidak, pemimpin dia tak sedar. Masing-masing sibuk, bangun pagi dah buat kerja, wakil rakyat. Yang ini saya setuju. Ha. Saya setuju dengan Datuk. Ya. Pemimpin-pemimpin yang telah dilahirkan lebih awal Ya. daripada organisasi persatuan belia, dia harus melihat. Itu yang saya nak dengar suara daripada Datuk. Datuk dulu kuat bercakap. Bagaimana nak lantang sekarang Datuk tiba-tiba kurang pula ni. Kenapa gitu, Datuk? Dulu muda, Ya. sekarang dah. Itu pelayan saya kata suara seluruh. Mana boleh Datuk? Suara dulu, kini dan selamanya harus kekal Datuk. Sebab Datuk masih lagi memimpin. Saya tak ada memimpin. Saya hanya menyuara dari dulu. Ya, saya masih kekal lagi. Dan saya tidak fikir apa yang saya dapat. Ya. Yang saya fikir ialah bagaimana nak membangun sahabat-sahabat saya di seluruh negara sebelum kita tinggalkan dunia ini. Ya. Dan saya dah bawa perkara ini. Jadi saya minta pemimpin di atas, you must look to me lah. Ya, lihat kami, jangan jadikan kami ini sebagai peminta sedekah. Ya. Datuk melontarkan perkataan ayat meminta sedekah. Apakah MAYC meminta-minta? Apakah veteran MAYC meminta-minta? Datuk Nadia Syarudin. Sebab ini lontaran kata-kata ni, statement-statement yang begitu. Ya. Saya Kritikal. apakah ada sesuatu yang tersembunyi dalam MAYC? Sebab kerana kata Jakar Linglu, dia kata MAYC pun sekarang ni malap saja. Apakah kita memerlukan dana saja baru boleh bergerak? Boleh Datuk Syarudin bercakap? Tak, kita sebenarnya ialah dana tu penting. Ya. Kita nak bergerak pun macam mana pun memerlukan kewangan. Ya. Tapi kita dalam Persatuan Veteran MAYC ni kita usaha sendiri. Datuk Nasir sebagai presiden, dia pun kena keluar poket dia. Saya sebagai timbalan pun kena keluar poket. Tapi kerajaan yang ada sekarang ni patut melihat nak menggerakkan satu-satu pertubuhan tu bukan senang. Cuma kita lah sebagai NGO ni, Persatuan Veteran ni, kita cuma kata orang tu kalau boleh biar kita bekerjasama. Ya. Antara pihak agensi kerajaan dengan kita NGO ni, kita seiring sejalan. Kita bergerak dengan tujuan untuk apa? Untuk membangunkan negara kita. Itu je. Kita nak bukan nak kita nak minta macam kata dana untuk bagi pada kita dan sebagainya. Kalau bagi pun, pihak kerajaan bagi pun, alhamdulillah juga. Itu yang sebenar pertubuhan-pertubuhan yang ada di negara kita ni. Hendak pihak kerajaan tu membantu kita dari segi itulah untuk menggerakkan program-program di peringkat utama, peringkat akar umbi. Bersin saya dengar. Saya bukan pasal bila Datuk menyebut perkataan NGO, saya melihat pertubuhan belia tak sepatutnya diistilahkan sebagai NGO, non-governmental organizations. Memang pun, tapi bila kata-kata NGO itu yang melayukan. Jadi tiba-tiba saya, ini NGO belia. Jadi dia punya persepsi dia tu tidaklah begitu mantap. Okey, Datuk. Kita dalam veteran ni, kita didaftar di bawah atap pertubuhan itu sebagai NGO. Tapi sekarang ni di pertubuhan belia tu di bawah atap belia. So itu bukan dikatakan sebagai kata dia bukan di bawah pendaftar pertubuhan. Itu dia Datuk, saya setuju dengan Datuk tu, tak boleh dikatakan belia sebagai NGO. Sebab Datuk, betul, sebab ini tapi Datuk kita ni baju. Datuk Syarudin, sebab saya melihat perkembangan saya sendirilah. Saya selalu jadi sebagai pengukurnya diri kita. Di kampung saya dulu, kita kecil-kecil diajar untuk belajar main hadrah. Yang mengajarnya orang tua. Betul. Okey, kita diajar berzanji. Yang mengajarnya pemimpin terdahulu daripada kita. Kita belajar bersilat. Guru-guru silat. Jadi anak-anak muda itu mantap dengan ilmu persilatan, ada agamanya, ada berzanjinya, ada main hadrahnya, budayanya, ya. Tetapi apakah pimpinan MAYC, veteran MAYC khususnya tidak mau ke arah itu? Ni nak tanya Datuk ni. Sila Datuk. Untuk menjawab soalan Datuk tu, sebenarnya kita veteran MAYC nama ada. Dalam 5 transformasi yang kita buat yang disebut oleh Datuk Nasir sebagai presiden, salah satunya itulah kita nak kembalikan budaya dulu. Sepertinya satu program keagamaan yang kita nak dibuat seluruh, sekarang pun dah dibuat, iaitu program menghidupkan marhaban, berzanji dan sebagainya. Itu adalah program-program yang
telah kita jalankan, Persatuan Veteran telah jalankan. Datuk, pelayan saya, Saudara Marakim, dia kata, Datuk-datuk semua jangan takut nak berkritik demi masa depan negara. Ini pandangan, mereka mendengar pandangan mereka ya. Datuk Saudara Marakim dia kata, Datuk-datuk jangan takut mengkritik demi masa depan negara. Kemudian Saudara Mat Sapri dia kata, macam tak semangat aja. Datuk, kita dilahirkan pemimpin sebagai pemimpin pertubuhan belia. Sepatutnya semangat itu tak boleh terhenti. Ya, sebab itu kita sampai sekarang ni masih jadi pemimpin. Kita ada semangat. Nampak itu Saya fikir jauh semangat kita daripada mereka yang melihat ataupun mendengar kita ni. Ya. Contoh ya, Datuk. Ya. The first in Malaysia and the first di dunia bahawa kita anjurkan program selawat sepanjang hayat. Okey. Melalui pendekatan riadah sambil berselawat. Ya. Datuk umur sekarang berapa? Saya 68. Pernah ke dulu dengar Tak riadah sambil berselawat? ada. Tak ada. Dan inilah pemikiran kita. Pemikiran yang kita harap penghidupan dunia akhirat itu Ya. menjadi satu platform kepada generasi masa depan. Apa yang kita buat ini sebenarnya menunjuk. Saya tak nak mengkritik. Ya. Saya bukan pengkritik. Ya. Saya adalah orang yang membina. Datuk adalah pejuang. Ya, saya pejuang, tapi pejuang yang membina. Ya. Saya bukan pejuang pengkritik. Ya. Saya ada kekuatan tersendiri. Ya. Sebab itu saya bukan jadi pengkritik. Saya menjadi pembina. Ya. Yang saya harap sekarang ini ialah ramai kawan-kawan kita perlu come back untuk menjadi pembina, bukan menjadi pengkritik semata-mata. Ya. Membina ni it's not easy, you know. Ya. Bukan kita yang saya sebut Sedap Datuk Nasir bercakap, it's not easy, you know. Bagus, seronok dengan kita. Sepatutnya pemimpin ni, pemimpin negara. Yeah. You must look at apa yang veteran MMSC buat. Kita ada dalam Facebook. Ya. Kita ada dalam TikTok. Ya. Dan hari-hari, boleh katakan every month, kita ada program. Tapi nampak pemimpin, ialah kita nak tonjolkan diri, nak jumpa, bukannya mudah. Ya. Kan? Sepatutnya adalah politik ke apa ke, wah ini baguslah platform ni, kita bantu dia. Ya. Ini yang saya nak lahir daripada pemimpin. Itulah saya Datuk, bila kena jolok saya baru nampak semangat Datuk. Tadi Datuk senyap, pelan-pelan saya kata slow. Saya Kita bukan mendengar. pengkritik, saya pembina. Saya tahu maksud kritikan yang kita maksudkan, kita bukan kritik sembrono. Ya. Kan? Kita memberi pandangan. Untuk kebaikan. Sepatutnya sebab anak muda ni bagi saya kalau tidak dijaga Datuk Syarudin, kalau kita tidak membelai jiwa anak muda ni, dia akan jadi pohon-pohon yang layu. Jadi pokok-pokok, kalau pucuk-pucuknya dah layu, pasti pohon itu akan tumbang ketika nanti. Bangsa kita akan tumbang. Kalau anak-anak muda kita dibiarkan macam kata Jaka Lingluk, hari ini suka merempit, suka duduk saja. Dan saya melihat kenapa tidak digemblengkan dengan pelbagaian aktiviti. Sekarang ni saya nampak anak muda fokusnya motorsport, kemudian fokus bola. Bukan kita nak mengelakkan mereka tidak berbuat, tapi contoh, sukan banyak sukan badminton ada, sukan bowling ada, sukan memanah ada, kepelbagaian sukan. Tapi kita dah sunyi dengan orang macam Rabuan Pit. Kita dah semakin sunyi dengan Mumtaz Jaafar. Kita sudah kesunyian macam P. Gunalan, Abdul Rahman. Kita semakin malahan dalam bidang sukan pun nampak gayanya, kalau tak kena gaya, kita semakin merosot. Jadi sebab itu saya lontarkan pandangan ini, sebab undang dua-dua pemimpin besar dalam veteran MAYC ini harus mengutarakan sesuatu supaya saya yakin bahawa bicara kita malam ini dengar oleh pimpinan-pimpinan negara. Mudah-mudahan saya mengharap begitu. Saya betul-betul mengharap begitu. Sebab kita usaha yang kita lakukan veteran MAYC ini, saya fikir lain daripada NGO-NGO yang lain. Dalam kekuatan itu, kita melakukan sesuatu yang pastinya akan meninggalkan impak yang tinggi kepada generasi masa depan. Itu sebab itu selawat sepanjang hayat itu merupakan satu pendekatan kepada generasi sekarang ni untuk generasi masa depan. Supaya mereka mengetahui sebenarnya siapa pemimpin agung kita. Dan ada kalanya kita lupa dengan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi kita kembalikan semangat itu. Semangat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui program selawat. Program selawat. Dan saya dah pergi seluruh negara ni. Saya buat program-program selawat ni.
dengan riadah sambil berselawat, dengan program derma darah lagi. Yalah, agak-agak lah. Perjalanan kita tu kalau saya nak beritahu dengan Datuk lah, minta maaf lah. Ya. Mungkin Datuk tak sampai hati tengok. Saya sanggup naik bas. Saya faham. Jadi, Perjuangan. ya betul, saya setuju. Tapi yang di atas nampak macam tak nampak. Sebab itu saya mengundang Saya Datuk. rasa kecewa sebenarnya. Tapi bukan mana bila kecewa itu saya akan tinggalkan segala, tak apa, mungkin itu hikmah ada di sebalik kekecewaan itu. Dan saya dah beritahu dengan kawan-kawan rakan-rakan saya semua bahawa saya akan berikrar membawa Persatuan Veteran MAYC ini berada di barisan hadapan dari kalangan NGO-NGO yang lain. Ya. Kita bergerak. Mana ada satu NGO dengan tanpa bantuan yang cukup, ya kita boleh melakukan sesuatu gerakan yang begitu besar. Ya, sebab itu saya tadi Datuk, bila Datuk sebut NGO, saya ni kalau saya bila sebut NGO ni, saya agak pesimis sikit. Saya agak rasa ini, sepatutnya kita kata Veteran MAYC, tak sepatut lagi kita NGO, bukan NGO. NGO is a non-governmental organisation. Satu pertubuhan bukan kerajaan. Akronim kepada perkataan non-governmental organisation, bahasanya tentulah tidak sealiran dengan jiwa kita sebagai pejuang bahasa. Tapi sebab itu saya ketepikan soal NGO. Saya merasakan bahawa saya lebih suka pertubuhan veteran MAYC. Ya. Bukan? Okey. Jadi saya yakin Datuk juga mempunyai rangkaian di seluruh negara. Ya. Bukan? Kawan-kawan kita ada di Batu Pahat misalnya, ada di di Kelantan, di Dungun, Tuan Ibrahim, Tuan Abdul Rahman, di Dungun, di Kemaman, di mana-mana pun ada. Tapi saya agak bersimpati bila Datuk Nasir menyatakan bahawa untuk menyalakan obor perjuangan dalam jiwa pemimpin-pemimpin muda ni kadang-kadang untuk menyantuni mereka sampai ke tahap naik bas tu, bagi saya rasalah Hanayo. Saya ingat puan harus memikirkan soal ini, Puan Hanayo. So ini bukan saling punya pemimpinan. So kalau pegawai Hanayo ada di sini kena melihat benda ni, ini is not a small matter. Saya mengharapkan, sebab saya yakin Yang Mohd Perdana Menteri juga harus melihat kalaulah mereka tidak disantuni, mudah-mudahan. Saya ingat Datuk, kadang-kadang kita tak ada boleh masa lagi Datuk Syarudin untuk merasa malu, masa segan ataupun takut. Kita tak sepatutnya ada begitu. Demi untuk perjuangan meningkatkan anak muda kita tu lebih peka kepada suasana semasa, supaya anak muda kita ini lebih berilmu, anak muda kita lebih bersemangat, supaya anak muda kita ini lebih sensitif terhadap perjuangan bangsa. Ya? Saya yakin, saya ingat kalau Datuk menghantar surat nak berjumpa dengan menteri, saya rasa mereka akan layan. Kadang-kadang kita ni pula membuat keputusan, kita merasakan sebab aku dah tua maka tak layan. Okey, boleh pandangan Datuk Syarudin? Okey, saya setuju lah. Datuk dah cuba belum? Ada yang jumpa, ada yang kadang tu ada juga. Boleh Datuk dedah kan? Datuk jangan slow Datuk. Teruslah Datuk. Saya berani bercakap Datuk, saya nak Datuk bercakap juga sama. Sila Datuk. Kita sebenarnya dalam kebinaan kita sebagai veteran ni, kita ialah ada bukan macam masa zaman belia dulu. Kita meminta-minta dan sebagainya. Tapi kita kadang tu ada juga minta. Bila minta, kadang tu surat kita langsung tak dibalas. Itu yang kadang tu kita pun bukan fed up, tapi rasanya macam dah bukan tak ada keyakinan. Saya bila Datuk, maaf Datuk, saya menengkak sikit. Cara Datuk menjawab tu saya rasa Datuk tak pernah menghantar surat Perdana Ayo. Menteri belia kita tak ada surat. Menteri belia memang tidak. Sedangkan ini menyangkut soal kementerian belia yang patutnya menjaga belia. Kementerian belia tidak akan melihat soal veteran. Bukan saya kerana kalau MAYC ini adalah pertubuhan belia. Betul, yang persatuan belia. Ya kita nak merasa diri kita tua apa hal Datuk? Bukan. Kita veteran lah. Dia memang ada satu. Saya tahu pertubuhan ini adalah sebagai payung kepada pertubuhan belia-belia. Sepatutnya saya rasa tadi, sebab itu saya kata tadi, saya cudip sedikit pada Datuk. Saya tanya, adakah Datuk hantar surat? Saya yakin Datuk tak hantar kerana merasakan bahawa seolah-olah kita mengalah dulu. Saya selalu bersikap mudah, bagi saya prinsip saya dalam meneruskan aliran perjuangan, saya memegang falsafah orang Inggeris. Dia mengatakan, if the mountain doesn't come to Muhammad, Muhammad have to go to mountain.
Itu maksudnya bila ini bukit itu tidak datang kepada baginda Rasulullah harus pergi ke bukit itu. Ngertinya kita harus melakukan. Ya, sebab itu saya tanya pada Datuk sebagai timbalan presiden. Ya, tiba-tiba kalau Datuk kata ya kita dah hantar, kita rasa tak boleh Datuk. Ini tak boleh sebab Datuk memayungi pertubuhan Alumni, pertubuhan veteran MOIC ini berapa ramai, berapa puluh ribu, juta anak muda. Datuk kena ingat 40% lebih pengundi-pengundi lies under MOIC dan pertubuhan belia 4B dan sebagainya. So takkan kita nak biarkan begitu saja mereka terbiar. Saya yakin. Harap-harap Datuk pemimpin yang atas ada semangat yang jujur. Tak boleh harap Datuk Nasir. Kita pun tak boleh juga. Kita tidak boleh mendesak mereka. Kita hanya mengharap kepada mereka. Saya ingat kalau dalam keadaan begini, kalau bukan desakan, saya rasa kalau pimpinan yang sedia ada mahu melihat dengan pandangan yang pesimis terhadap pemimpin pertubuhan belia. Sebab saya tak suka menggunakan perkataan NGO tadi. Pertubuhan belia ini kalau seolah tidak dilayan, saya kata itu satu kesalahan besar. Satu kesalahan politik yang tidak boleh diampunkan oleh rakyat. Mereka berada di anjung kuasa itu untuk menangani soalan rakyat. Datuk-datuk semua adalah menangani soalan rakyat. Silakan Dr. Sarudin. Okey, soalan tu sebenarnya Ustaz sikit, kena dulu pertubuhan belia Ya. memang ada grant tahunan. Ya. Macam MOIC, 4B, Majlis Belia dapat grant tahunan tak silap RM50,000. Okey. Tapi baru ni bila saya berbicara dengan pemimpin belia yang ada sekarang, dia kata dah tak ada tu pertukan tu. Patut pihak Kementerian Belia wujudkan balik grant tahunan. Sebab itulah Datuk sebagai Persatuan Belia. Betul, Datuk sebagai Tapi veteran. kita veteran Ya. tak tersenarai dalam itu. Tak, saya Patut tidak Datuk. dia, Saya tidak mengatakan untuk Datuk. ha. Saya mengatakan bila Datuk Untuk belia, jelaskan, untuk belia saya setuju. Sepatutnya Datuk sebagai orang tua menegur. Okey. Hana, what happened to you? Kenapa you neglectkan anak muda ini? Okey. Sedangkan bila musim pilihan raya, kita nakkan anak muda bersama dengan kita. When come to election, you go for the pemuda. Tapi bila tak ada election, you neglect. 50,000 pun tak boleh bagi. What type of leader you are? Itu yang saya cakap tu. Silakan Datuk. Itu sebab sekarang ni pemimpin-pemimpin muda ni dia dah katanya macam ibaratkan dia tak bergantung sangat dengan pihak kerajaan, dengan kerajaan yang bagi diorang tu dulu harapan. Dulu memang ada, sekarang dah tak ada. Itu diorang pun rasanya mungkin disebab itu juga persatuan belia ni lesu. Dulu tiap-tiap tahun mereka dapat grant. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan mereka submit kertas kerja dapat pertukaran untuk aktiviti. Ada program-program yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Belia, Kementerian Belia dan pihak agensi-agensi lain untuk pihak belia. Kali ini bila kita berbincang dengan persatuan-persatuan belia ada, terutamanya MOIC, pertukan yang patutnya bagi grant tahunan tu dah tak ada. Itulah kita pun rasa sedih lah sebagai pemimpin di peringkat veteran ni. MOIC kalau boleh pihak kerajaan wujudkan balik. Wujudkan grant tahunan, wujudkan aktiviti-aktiviti bagi golongan persatuan-persatuan belia khasnya dan juga kalau boleh juga bagilah pertukan pada alumni atau veteran-veteran MOIC, pemimpin MOIC ni yang dulu banyak berjasa. Malahan bila kita pula buat program tu, kita melibat ke anak-anak muda juga. Peringkat akak kaum muda. Itulah kalau kami boleh mencadangkan pada pihak kerajaan, mewujudkan grant kepada alumni-alumni, alhamdulillah. Sekarang pun di peringkat alumni Majlis Belia Malaysia pun dah wujud. Ya. Kita peringkat veteran MOIC ni kita wujud daftarkan pada tahun 2007 lagi. Setelah diwujudkan di bawah Atta Belia dah wujud, kita pun daftar sebagai alumni belia. Itulah saya setuju dengan rakan-rakan lain pun ada suara supaya pihak kerajaan memikirkan balik geran-geran ataupun pertukan disalurkan pada pertubuhan belia dan juga kalau boleh disalurkan juga pada alumni-alumni persatuan belia. Tak, saya melihat begini Datuk, bukan hanya dari si grant. Grant ini adalah bantuan kerajaan, tetapi mesti ada program untuk menambah lagi ekonomi anak-anak muda. Sebab anak-anak muda akan terpanggil untuk menyertai pertubuhan itu kalau kepentingan mereka dilihat. Jadi kita ni sebagai orang-orang yang veteran ni sewajarnya, sebab itu sepatutnya pertubuhan Datuk, veteran MOIC ini
lebih rapat dengan Kementerian Belia dan Sukan sepatutnya. Sebab saya kata tadi, Datuk kena take a drive, ambil taksi ke, anda apa-apa ni, kena tunggu depan pintu Menteri Belia dan Sukan. Sebab kita sebagai bapa, kita sebagai bapa, ini kepentingan anak-anak kita. Kan? Takkan kita nak biar, tak apalah menteri tak nak jumpa kita, tak payah. Tak boleh, kita mana boleh begitu. Sebab kita penting kita mencetuskan sesuatu untuk anak-anak kita. Dan kita tak mahu kita melihat mereka terbiar. Pokok yang tidak ada baja, pokok akan layu. Datuk, minta maaf Datuk. Saya bukan nak mengajar Datuk. Tapi saya merasakan dari jawapan Datuk Syarudin tu seolah-olah macam sudah ada rasa lemah semangat. Boleh jawab. Silakan. Saya nak beritahu Datuk lah ya. Yalah, sila. Datuk Syarudin tidak lemah semangat. Okey. Sebab kita pertama sekali, saya beritahu kawan-kawan, kita urus kita punya dulu. Okey. Kalau kita punya tak ada kekuatan, siapa nak dengar cakap kita? Jadi kita wujudkan kekuatan, wujudkan program yang ada kepentingan. Kekuatan bagaimana maksud Datuk? Ya, kekuatan program. Okey, Antaranya okey. kekuatan program. What happened? Kau nak pergi ke mana? Saya dah sediakan platform ni. Okey. Inilah dia. Jadi mereka-mereka yang dah melebihi 40 tahun daripada ahli-ahli MAYC, dan saya dah bawa sekarang ni yang baru ni umur 50 tahun untuk menyertai veteran MAYC. Jadi mereka akan bawa rakan-rakan mereka yang 40 ni naik akan duduk dalam veteran MAYC. Baik untuk mengurus di peringkat kawasan, negeri ataupun ada keupayaan di peringkat nasional. Okey. Itu mana kita usaha kat itu. Sebab kadang-kadang pemimpin dia pun dia pun cakap juga, engkau buat apa? Tak, saya melihat begini, saya selalu merasakan kalau kita tidak melontarkan apa yang kita punya isi hati kita, orang tak tahu. If you hiding your feeling, people don't understand you. Tambah-tambah lagi orang tua-tua kita ni. Tapi kalau kita kena melontarkan diri suat, bukan untuk diri kita. Saya dah katakan sepatutnya sebagai presiden veteran MAYC kena cari jalan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Belia dan Sukan dan zahirkan bukan untuk kepentingan kita. Sebelum jumpa Menteri Belia dan Sukan, kita perlu panggil dulu barisan kepimpinan belia ini sebab kita tak tahu apa masalah mereka. Bukan saya berbeza pandangan Datuk, sorry. Saya orang yang terlibat secara langsung. Okey, Dok, silakan. Ya, saya orang yang terlibat secara langsung. Maknanya saya memahami. Kalau kita nak melakukan sesuatu lebih jauh ke depan, kita mesti faham orang yang nak kita bawa ke hadapan ini. Orang yang kita bela mereka ini sejauh mana, setakat mana. Kalau kita bela keterlaluan tetapi kekuatan di sini sudah tidak ada, apa ada makna? Saya orang grassroots level. Saya bukan level atas. Saya turun ke bawah. Bukan maknanya, memanglah banyak orang-orang yang bercakap soal itu dan ini, tapi dia tidak pernah melaksanakannya. Dia tidak pernah mengurus. Saya mengurus dan melaksanakan. Sebab itu pemikiran saya agak jauh berbeza dengan kawan-kawan yang lain. Kita kena tunjuk kekuatan kita dulu. 4 tahun ni dengan kes COVID-nya, dengan apanya semua, bukan satu perkara yang mudah tu. Jangan kita nak cakap orang lain dulu lah. Kita nak cakap kita ni dulu. Punya sengsara. Tidak seperti waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Dan tidak seperti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di waktu jadi Timbalan Menteri Barisan Nasional. Kita ada bantuan. Pergi jumpa, menghadap, dia boleh bagi kat kita. Dan kita melakukannya. Tetapi hari ini, oleh kerana keadaan suasana politik negara yang tidak ada pengukuhan, yang dalam keadaan perpecahan, tidak ada kestabilan, kita juga secara langsung ataupun tidak terlibat dalam perkara-perkara ini. Ini saya grassroots level. Saya bukan cakap atas, tapi saya orang yang melakukannya, orang yang bekerja, orang yang bertindak secara jujur dan ikhlas. Bekerja, bukan cara main-main. Saya tidak ada kepentingan apa. Kepentingan saya ialah nak melihat generasi saya dulu. Di waktu saya muda. Sampai tua ini pastinya terbela sebelum kita meninggal dunia. Itu pemikiran saya. Pastinya berbeza dengan pemikiran Datuk. Sebab saya orang yang mengurus, orang yang melaksana. Jadi saya tidak mahu menjadi orang-orang yang nak membela sesuatu tetapi kita tidak ada kekuatan. Yang saya hendak ialah supaya mudah-mudahan usaha yang kami lakukan ini
akan menjadi satu platform kepada generasi belia masa depan akan dapat dikawal, akan dapat diurus oleh veteran MAYC. Itu kita punya kedudukan kita. Terima kasih Datuk, pandangan Datuk begitu. Sebab ini sekarang ni saya melihat macam kata Rabudian Pasaran, MAYC dilihat tidak menyuburkan semangat belia katanya. Ini pandangan saya, pandangan pelayar-pelayar perlu kita santuni Datuk. Tak apa. Mungkin dia pun tidak faham. Kemudian dia kata kita tidak boleh lagi berada dalam kedudukan yang selesa dalam keadaan sekarang. Dan saya dia pun tak faham juga. Kita pun tidak dalam keadaan selesa. I am very hard working to you. Okay, you know, kena faham. Jangan ingat kami selesa. Okay. 24 hours running kepala pemikiran untuk membangunkan veteran MAYC. Bukan selesa. Datuk, saya bukan bercakap soal veteran, Datuk. Saya bercakap soal anak muda. Sebab tajuk pembicara kita malam ini, ke mana anak muda. Ya, sebab itu saya lontarkan. Sebab Datuk sebagai payung. Saya melihat veteran MAYC ini seharusnya jadi payung. Sebab itu saya mahu, kalau boleh, veteran MAYC ini dihormati oleh pimpinan negara. Sebab saluran itu sepatutnya melalui veteran MAYC. Okay? Jadi veteran MAYC harus menegur kepimpinan, kenapa beliau 4B begini? Kenapa beliau MAYC sekarang ni tak bergerak? Apa masalahnya? Itu maksud saya. Minta maaflah, kita tidak akan mampu untuk melakukan demikian. Kenapa? Ya, Datuk tidak turun ke bawah. Ya. Saya menemui pemimpin-pemimpin beliau jauh berbeza dengan pemikiran saya. Okey. Jauh berbeza. Memang ada generasi sekarang berbeza dengan kita. Ya. Nak panggil aja, ya Allah. Nak angkat telefon saja, ya Allah. Kenapa jadi begitu, Dok? Memang itulah budaya mereka. Tidak seperti Datuk telefon saya ataupun saya telefon Datuk. Ya. Kalau Datuk tak angkat, saya tak angkat pun insya-Allah dalam tempoh masa Kita call balik, 24 hours. Datuk faham ke tidak? Tahu ke tidak? Ramai rakan-rakan kita. Kita telefon, sambut pun tidak. Kita WhatsApp, balas pun tidak. Itu Pimpinan pemuda yang Bukan saja pemuda. Pemimpin-pemimpin kita sendiri. Masa seolah-olah itu saya cakap, seolah-olah kalau saya telefon, saya nak bercakap, saya nak berjumpa ni, saya nak minta sedekah. Sorry lah, I am the leader here. Ya. Saya bukan orang yang demikian. Saya orang yang berkhidmat, orang yang menyumbang daripada dulu sampai sekarang. 55 tahun saya korbankan masa tenaga warigat untuk demi belia. Tapi malang lah. Ya. Orang tak pandang saya. Namun, saya tidak kecewa. Ya. Saya akan terus berurusan secara lebih profesional. Ya. Secara lebih bergerak maju ke depan. Sebab saya tidak mudah orang yang mengalah. Ya. You know, bukan budaya saya. Ya. Datuk bukan tak kenal saya. Ya, saya kenal. Sebab itu saya lontar soal ini. Sebab itu saya lontar dengan Datuk Syarudin. Datuk Syarudin sebagai orang nombor 2 Datuk. Apakah beliau tidak membantu Datuk? Itu soalan saya tanya. Dia membantu saya. Dia Kalau dia tak bantu saya, dia adalah antara pemimpin yang semangat jujur. Dia antaranya. Dia tidak melakukan sesuatu rentakan yang boleh menjadikan perpecahan. Tapi ramai hari ini yang nak jawatan, sanggup berpecah. Itu bahayalah tu kita. Yes, ini masih berlaku. Kerana peringkat pimpinan negara pun begitu juga. Ya. Api sudah menjadi skam. Apa skam apa? Skam dah jadi api lah. Skam dah jadi api dah. Susah. Jawatan kuasa masjid pun sekarang dah tak cakap masjid lagi. Bercakap soal kepimpinan, soal politik, walaupun mereka bukan faham jauh mana pun. Ya. Yalah, saya mengenali. Saya mengenali pemimpin. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan tak kenal saya. Ya. Datuk Zahid Hamidi bukan tak kenal saya. Ya. Datuk Yang Berhormat Zamri bukan tak kenal saya. Ya. Semua pemimpin datang. Takkanlah tak pernah tengok Facebook saya. Ya. Takkan tak pernah tengok TikTok saya. Ya. Walaupun saya umur 75, saya tak boleh nak key in, saya panggil orang lain untuk key in untuk TikTok. Okey. Kalau nak sebut semangat, sorry lah. Ya. Saya rasa sukar nak cari ganti. Ya, saya bersetuju. Sebab itu saya lontarkan persoalan daripada Datuk. Saya kenal sebab Datuk, bukan saya kenal Datuk hari ini. Ya. Sebab saya melihat, sebab suka tak suka Datuk Syarudin, kita mesti mengakui hakikat bahawa pemimpin belia hari ini, saya melihat
dalam keadaan yang semakin lesu. terimbang-umbang. Ya. Ya kan? Ini jadi bagi saya it's a threat. Tak, Dan saya merasakan sebab itu saya mengundang dua-dua datuk ni bersama-sama dengan saya membicarakan persoalan ini dan saya yakin pimpinan di peringkat kementerian juga akan mendengar, paling tidak dengar keluhan, mesti ada sesuatu yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan. Kan? Sebab saya merasakan kalau tidak nanti sampai bila anak-anak muda kita ada pertumbuhan banyak, pertumbuhan belia. Dan sebab awal-awal tadi kalau Datuk perasan tadi bila saya kata pertubuhan Majlis Belia Malaysia, dia jadi hara semacam semua kesan daripada percaturan untuk memimpin. Antara waktu itu Datuk Syamil Ibrahim bersama dengan Datuk Rizal Marikan. Kebetulan Datuk Rizal Marikan waktu itu adalah sebagai siksa politik kepada Yang Amat Perdana Menteri. Datuk Syamil Ibrahim adalah orang biasa dan sebagainya. Dan kesan daripada itu mungkinkah anak-anak muda menjadi pesimis. Jadi keadaan itu yang perlu dibaik. Jadi Datuk menyentuh tadi soal tadi, Datuk mengatakan bahawa kita mahu mengelakkan perpecahan. Saya amat bersetuju. Dan kita mengelakkan supaya mereka semata-mata berjuang untuk mencari jawatan. Juga saya bersetuju. Tapi ke mana kita? Saya melihat Datuk sebagai Datuk berdua ni adalah pemimpin utama dalam veteran MAYC. Kerangka veteran MAYC ini perlulah dilihat sebagai bapa kepada anak-anak. Barulah anak-anak itu bergerak. Itu maksud saya. Datuk, bukanlah saya undang Datuk kat sini, saya belasah. Bukan pelayan kata, seolah saya belasah panel pula. Kan? Saya orangnya, semangat saya lah. Semangat yang ikhlas. Saya orang pemimpin jujur. Anda pun, Datuk pun tahu kan. Apa yang berlaku selama ini. Di waktu saya menjadi pemimpin pemuda UMNO, sampai jadi wakil rakyat, sampailah saya duduk sebagai lembaga pengarah Bank Rakyat apa semua. Tapi jiwa saya ialah jiwa pejuang. Saya berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah. Dan saya haraplah dengan pertemuan kita pada malam ni, memang saya harap satu ketika kita dapat bertemu. Datuk pun kenal saya siapa kan. Datuk pun tahu apakah ada apa-apa masalah yang ada kepada saya. Pertama saya pegang kepada kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan dan persahabatan. Kesetiaan, persahabatan. Datuk pun faham. Walaupun Datuk yang lepas belum ada apa-apa, saya pun WhatsApp Datuk. Assalamualaikum. Datuk perhubungan. Yang begitu juga yang lain. Kita ada hubungan silaturahim, Assalamualaikum, selamat pagi dan sebagainya, hari raya ke apa semua. Saya tak nak putus persahabatan. Tetapi kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak nampak kita. Saya memahami apa yang Datuk maksudkan bila kata kawan-kawan tak nampak kita tu. Biasalah tu dalam hidup kita ni ada masanya. Kadang-kadang mereka pun sibuk. Tetapi bagi saya merasakan bahawa veteran MAYC harus meneruskan perjuangan ini. Jangan sesekali merasa lemah semangat. Datuk Syarudin. Tidak. Kan? Saya merasakan bahawa ancaman terhadap generasi akan datang, anak muda, kalau tidak dibelai nanti, kita akan menghadapi suasana yang tidak begitu baik. Saya, selama lebih setengah jam, saya bersama dengan dua pemimpin MAYC, veteran MAYC ini, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Syarudin, Datuk Nasir Safar. Andai ada sesuatu yang terkilan ataupun terkata, saya mohon maaf, maklum sajalah terkasar bahasa dan sebagainya. Sebab kita sama-sama veteran. Saya pun veteran juga. Dan sekali lagi saya menyentuh agar kalau boleh pimpinan kerajaan, lihatlah, generasi akan datang amat memerlukan santunan untuk diberi suntikan agar aktiviti-aktiviti pemuda atau belia mesti disemarakkan, tidak hanya sekadar aktiviti sukan saja. Kita mengharapkan agar Kementerian Belia dan Sukan itu dia permulaannya belia, bukannya sukan. Belia dan sukan itu diutamakan. Teman-teman, kita sudah pembicaraan. Malam besok saya mengundang kepimpinan pemuda juga. Malam besok insya-Allah pemuda daripada Amanah, Ketua Pemuda Amanah Senator Hasbi. Kita akan lebih panas lagi. Pastikan AHF bersama dengan anda. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Datuk. Terima kasih.